Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya ingin cerita tentang branding Dan kali ini branding yang saya ingin ceritakan adalah satu yang beza di mana saya menggunakan YB Sanusi, iaitu Masjid Besar Kedah yang kini tengah amat-amat popular, dan saya melihat beliau membina branding beliau dengan cara yang berlainan daripada semua pemimpin politik lain. Dan saya melihat kita boleh mempelajari bagaimana untuk bina branding seperti beliau bina sekarang ini ke dalam bisnes online kita. Okey. So saya bukan seorang politikus dan saya bukan seorang orang kata menyokong mana-mana parti, tetapi saya menggunakan kelebihan dan kita menganalisis kelebihan apa yang ada pada Wabi Sanusi untuk kita gunakan dalam bisnes online kita. Okey, sebelum tu kita kenali dululah apa tu Wabi Sanusi tu. Kita kena nama dia, kita kena kenal dia lah. Betul, okey. Dia merupakan Masjid Besar Kedah di mana beliau pernah menjadi sosial politik kepada Menteri Kedah Tan Sri Azizan Razak pada tahun 2003 hingga 2013 lah. Pada 2013 dah senyap Dan tiba-tiba pada 2020 beliau telah menjadi Menteri Besar Kedah. Okey, beliau kini merupakan main player dalam politik Malaysia, dan saya boleh katakan beliau merupakan ikon dalam Perikatan Nasional di mana sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional adalah satu sebab dan punca beliau. Okey. Ini kenapa? Kerana beliau ingin branding yang kuat. So branding bukanlah produk atau kata salah logo. Dia merupakan proses yang terlibat dalam mencipta nama yang unik dan image yang unik. Dan Wabi Sanusi untuk saya adalah satu contoh branding yang sama penting dalam bisnes online. So dari hal ini kita dapat melihat bagaimanakah Wabi Sanusi ini membentuk branding beliau dan apakah yang kita belajar daripada situasi yang berlaku pada Wabi Sanusi ini So yang pertama bukan mudah untuk membina branding Melihat perkembangan Wabi Sanusi ini, kita dapat melihat perjalanan beliau membina branding ini bukanlah mudah. Banyak manisnya, banyak pahitnya, banyak ranjaunya yang beliau harus lalui untuk mencapai kekuatan branding beliau sehingga hari ini Dan beliau berjaya melangkau branding-branding politik yang sudah senior, yang lebih jauh bagus pada dia dengan cara yang pantas, dengan menampilkan perbezaan dari segi strategi dan mencapai branding tersebut. So apa saya lihat strategi yang digunakan oleh YB Sanusi ini adalah berbeza daripada pemimpin politik lain. Di mana salah satu contohnya beliau membuka persoalan tentang negeri Pulau Pinang adalah milik Kedah. Okey. So kita dapat melihat apabila beliau mengutarakan perkara ini, dia menjadi satu viral yang amat hebat di dalam politik Malaysia, dan ramai orang mula memuji atau mengejinya lah. Okey. Dan sama seperti dalam branding bisnes online di mana harus orang membuat satu kelainan yang tidak dilakukan orang lain dan untuk menonjolkan produk anda. Sebagaimana caranya adalah melalui kajian dan strategi yang harus dilakukan oleh anda sendiri. Dan bukan semua orang mampu untuk melakukannya. Dan saya pun sekarang pun tak mampu atau mencari idea bagaimana untuk menaikkan branding supermarket ini. Bukan semua orang boleh buat. Tetapi itulah kelainan oleh YB Sanusi yang menjadi menonjolkan strategi yang berlainan dari orang lain, dan inilah yang harus dilakukan oleh bisnes online. So anda sekarang kena carilah kajian dan research untuk kelainan yang anda boleh berikan. So untuk, dan ini bukan berdasarkan pada ilmu dan juga bakat anda juga lah. Kalau tak, semua anda adalah maju. Okay. Itu salah satu teknik yang harus digunakan. Okay. Dan juga nombor dua, branding mengambil masa. Tidak dapat disangkakan lagi. Membina branding mengambil masa. Menurut apa saya baca atau kajian dilakukan, sebuah branding itu akan boleh establish selepas 3 hingga 5 tahun. Dan melalui perjalanan Wabi Sanusi, kita dapat lihat untuk berdiri sama tinggi dengan pemimpin lain memakan masa. Di mana dia sendiri telah menggeluti setiap politik selama 5 tahun. Dan sama juga dalam bisnes online. Adakah anda cukup bersabar? Wabi Sanusi cukup bersabar dalam bidang politik. Baru kini umur 49 tahun, dari muda beliau telah menceburi bidang politik, dan kini baru beliau menjadi Menteri Kedah, agak laju juga menjadi Menteri Kedah. Dan bolehkah anda bersabar untuk menanti dan mengembangkan bisnes online anda dengan branding anda? Itu persoalannya. Dan ramai pernah tersungkur kerana tidak sabar. Kerana branding ini mengambil masa. Okey? Itu nombor 2. Nombor 3. Nak branding anda bagus, anda mesti berani. Ini semestinya lah. Ini perlu. Okey? Dalam hal kes Wabi Sanusi ini, beliau terkenal dengan sifat lantang bersuara dan berterus terang.
Dan beliau tahu dengan sikap sebegini, pasti ada pro dan kontranya. Takkan dia tak tahu lah. Dia lantang marah orang ni, marah sini. Dia mesti tahu. Tetapi ini satu strategi dia. Kerana untuk branding itu kuat, dia mesti berani. Okey, dia kata macam ni. Bila anda berani, maka orang akan melihat anda. Dan melihat keberanian anda juga adalah musuh-musuh anda akan melihat anda. Sama seperti bisnes online, okey. Tapi saya rasa dia lebih tahu ada politik lah. Di mana anda bersaing hendak menjadi nombor satu dalam anda punya bisnes atau niche anda. So, anda tak akan sedar ada musuh-musuh yang akan mula menyanyi anda. Mungkin mereka akan meniru produk anda dan mungkin mereka akan memfitnah produk anda atau tidak selamat dan membahaya. Sekali anda terjun dalam persaingan branding ini, tiada patah balik. Dan ini bukanlah mudah. Anda kena berani. Sebenarnya anda bersedia untuk mengukuhkan perkhidmatan pelanggan anda, menambahkan bajet untuk pelanggan anda, dan sentiasa perbaharui kualiti produk anda dalam anda meneruskan branding anda ni. Ini adalah salah satu orang kata salah satu sikap yang mesti ada pada diri anda jika anda ingin betul branding anda maju ke depan. Anda menghadapi persaingan teruk. Anda akan menghadapi macam-macam masalah. So, tapi anda mesti berani dan all out anda punya branding. Itu yang kita buat. Dan macam-macam contoh Supermaniac telah hampir 2 tahun setengah. Kita all out apa yang ada kita untuk dapatkan branding untuk Supermaniac. Masih belum mencapai lagi apa kita nak. Tapi kita bersabar, kita tahu dah main masa dan ini bukan mudah. So, kita berani. So, kita melakukan modal, kita buat persaingan, kita mengukuhkan kita kualiti, macam-macam kerja. So, berbagai cara kita buat. Dan pada sama juga, kita buat niche yang sama dan mesti ada pihak lain akan cuba mengintai supaya kita bersaing mereka untuk menyanyi anda. So, ini adalah anda harus berani, harus tahu ambil masa dan juga dia bukan mudah. Okey. Dan yang keempat, branding memerlukan ilmu. So, Wabi Sanusi ini sebagai contoh, bukan tiba-tiba saja menjadi Minister Kedah. Betul? Sudah tentu sebelum beliau menceburi bidang politik yang ganas ini, beliau telah melalui perjalanan yang panjang seperti menjadi institusi politik, menjadi tentang perjalanan pentadbiran kerajaan. Semua dah belajar dahulu. Akan masa bertahun. Sama juga bisnes online. Di mana dengan setakat ada terjun ke dalam bisnes online, anda akan berjaya. Tidak. Tidak mungkin akan berjaya. Okay? Anda memerlukan ilmu untuk berjaya. Jika anda membuka sebuah kedai Shopee, sudah tentu anda mula memahami bagaimana untuk apa tu product listing. Product listing anda tak faham, macam mana anda nak kukuhkan produk anda? Apa tu product winning? Apa tu marketing? Dan bagaimana untuk mengekalkan momentum pelanggan anda? Itu semua anda kena pelajari daripada asas. Dan anda masih baik kerana dalam Shopee Maniac ini kami ini satu kursus sebagai masterclass Shopee Maniac di mana kami memberikan semua kehendak anda dalam bisnes online bermula dari Shopee hingga mengekalkan jualan 4 dan 5 angka melalui Shopee pada kami. Terpulang pada anda untuk menggunakannya. Tapi itu adalah asas dalam adanya bisnes online. Okey. Dan melalui ilmu yang anda dapatkan masalah Shopee Maniac contohnya. Okey. Anda akan mulakan bisnes dan anda tahu sepanjang perjalanan dalam bisnes online ini akan memiliki pengalaman untuk anda membina atau memkuatkan bisnes online. Ada ilmu, teruskan perjalanan, ada pengalaman dan anda akan membina branding anda sendiri. Itu yang penting. So, nombor 5. Untuk branding anda maju, anda memerlukan branding lain untuk menyokong anda. Ini yang kita lihat dalam kes Wabi Sanusi inilah. Di mana dalam kerja politik ini satu banyak branding-branding lain yang memfitnah beliau atau menguji beliau lah. Branding lain maksud saya branding seperti pemimpin politik yang lain lah, yang sudah kuat, yang punya nama, sudah tentu akan menguji atau mengeji beliau. Okey. Dan ini sebenarnya adalah satu hikmah yang baik untuk beliau. Kerana beliau dibantu oleh branding-branding ini untuk menonjolkan dirinya pada masyarakat umum, khususnya di Malaysia dan juga pada Perikatan Nasional. Itu kebaikan yang beliau perolehi dari segi yang positif. So, branding Wabi Sanusi ini telah dijadi seluruh Malaysia, seluruh media sosial. Dan sama ada positif atau negatif. Peduli ke semua itu. Yang penting, tekanan oleh branding ini telah membantu Wabi Sanusi. Dalam kes bisnes online juga, alangkah bagusnya jika produk anda dipuji oleh beberapa influencer. Dalam hal kita ini, kita melibatkan influencer. Okey? Dan saya yakin branding anda akan cepat melonjak
jika anda mula dipuji oleh atau direview oleh influencer lain. Bisnes online ni tak ada beza dengan politik. Dan untuk anda lonjakkan branding anda, maka anda harus gunakan influencer untuk menaikkan branding anda. Dan pastikan jugalah rating dan juga review anda semuanya positif. Dan jika ada negatif, anda harus pancung, pancungkan yang review negatif ini dan cepat menjawab dengan data yang komprehensif. Ini artinya ada orang akan bantu anda untuk lonjakkan. Kadang-kadang bisnes online untuk maju perlu orang untuk bantu kita. Kita menggunakan selebriti untuk produk review kita, tapi perlukan duit lah kat situ. Itu salah satu teknik yang digunakan oleh Webber Sanusi lah. Okay, so anda boleh gunakan teknik ini juga. Alright, kesimpulannya melalui pengalaman saya, jika branding itu terlalu cepat meningkat pun bahaya juga, kerana anda tidak mempunyai perisai yang kuat untuk mengukuhkan branding anda, sama dari segi pengalaman, dari segi data, dari segi tenaga kerja yang cukup. Okay, so jika anda keterlaluan menunjukkan branding anda pada awal begini, anda dikotori akan melakukan kesilapan seperti melakukan produk. Anda tahu anda dah famous, ada branding baru, anda nak kekalkan anda di momentum, anda keluar satu produk baru tanpa buat kajian atau research, kerana anda nak catch up anda punya branding. So let's do it slow and steady. Okay, tapi terus kekal dengan pendekatan anda punya momentum branding anda. Walaupun saya beritahu mulai anda bersetuju, boleh disagree atau agree, anda boleh belajar pada Webber Sanusi ini bagaimana beliau memanage branding beliau. Saya secara pribadi kagum dengan pendekatan beliau, dan saya melihat dari jauh dari kacamata saya, inilah proses yang patut saya lakukan dalam memanage branding saya. Kadang-kadang kita ingat kita ni bagus, tak bagus sebenarnya. Kita harus melihat apa orang lain buat dan kita tiru dan kita perbaiki lebih baik. So dalam hal ini saya meniru Webber Sanusi. Oh, ini strategi beliaunya. Cuma apa yang saya tidak ada dalam apa yang dibuat oleh Webber Sanusi ini, pertama ada dari segi menggunakan branding lain untuk melonjakkan produk beliau. Saya tak ada yang itu. Yang kedua, kelainan dan pemikiran. Yang ini amat sukar. Apakah yang saya gunakan kelainan dalam branding saya ini untuk orang lihat, lain. Branding super banyak ini, saya belum ada tu lagi. So, yang ini semua kita perlu ada untuk memajukan kita punya branding. Dan saya terima kasih kepada Webber Sanusi kerana membuka minda saya sebagai satu perspektif bisnes online untuk memajukan diri saya. Dan entahlah kenapa saya menggunakan dia pun, kerana terima branding juga lah. Dan saya ada sebab juga di tengah, orang kata, dari segi konten bisnes online, di tengah trending sekarang ni kan. So, saya menggunakan beliau untuk, orang kata, trendingkan video ni. Tengok macam mana jadi tak? Okay. Ini ada sebab juga lah. Ini sebenarnya ada strategi bisnes online. Betul lah. Okay. So, saya minta kepada YB, saya menggunakan gambar YB untuk dalam saya punya video ni. Saya minta maaf. Jika tak setuju, tolong komen, saya boleh padamkan gambar tersebut. Bagaimanapun, saya tak bercerita tentang politik, saya tak bercerita tentang apa-apa. Saya cerita bisnes online. Saya melihat ketokohan beliau, strategi beliau dari kacamata saya sendiri. Ini seperti saya lakukan dalam bisnes online saya. Itu yang sebenarnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like YouTube channel saya jika anda ingin mendapatkan tips tentang Shopee, blogging dan juga Facebook Ads serta macam ini. Artikel sebegini. Okey, Assalamualaikum.